Saya ulang. Bila saya baca hadis lagi, lepas tu saya doa. Kalau takdir Allah waktu tu jin tu mai boleh sembang, adalah beberapa benda akan berlaku. Bermakna kak teranaya. Teranaya sebab rumah tangga kak diganggu oleh setan jin. Tetapi kalau tidak ada benda-benda sesuatu tu berlaku, jin pun tak mai, dia ada petanda dia kalau jin mai. Dia ada tanda dia. Ataupun kalau jin ada, dia ada petanda dia. Kalau benda tu tak berlaku, bermakna ini adalah perasaan kak sahaja. No, kak no. Kak akan terima hakikat ni. Lepas tu kita sama-sama doa bagi kak ada kekuatan untuk lawan balik, untuk perbetulkan balik keadaan. Minta tolong no. Boleh kak no? Baik. Saya usik je. Ni kayu. Niat buat tungkat. Tungkat ni sunnah Nabi. Cara nak cek orang ada jin tak ada jin, saya ketuk macam tu, mai dah jin. Sebab jin jahat, dia takut dengan tungkat sunnah. Kan? Nabi Sulaiman kan? Jadi, satu. Yang keduanya, saya takut dia mengamuk ke apa. Kadang-kadang mai terekam, mai tokok, macam-macam. Kita boleh kais dengan kayu ni. Saya ada bini dah, saya tak ada masa dah nak pegang-pegang bini orang. Nak darang, tak mau dah, saya cukup dah. Allah bagi cukup dah kat saya. Setakat malam tadi kak, anak saya baru 9. Setakat malam tadi baru 9. Allah bagi saya sempurna, dah cukup istimewa dah. Malam ni saya tak tahu lagi. Jadi saya tak perlulah nak berkenan ke, nak dengan bini-bini orang. Saya minta maaf lah. Sebab tu dalam kedai saya banyak CCTV, banyak gambar, banyak kamera. Sebab saya tak mau fitnah leceh lah. Fitnah raba bini orang ni paling leceh lah, paling selekeh. Kan tak ada kerja, duk kerja raba bini orang. Orang paling hina kerja macam tu. Dan orang yang buat fitnah macam tu, orang paling hina. Duk fitnah kita, duk raba bini orang kan. Orang Melayu ni benda macam tu je, bodoh sungguh lah orang Melayu ni. Tak ada kerja lain. Baik. Tu tujuannya ni. Jadi kalau apa-apa cek cocongan ni ya. Baik. Saya dah baca ni, sekejap lagi saya baca doa. No? Kita tengok macam mana. Baik. Saya nak minta izin ni. Saya tak kira kak nak marah ke, kak nak apa ke, kena duduk rapat kursi. Kursi duduk rapat. Duduk rapat kursi. Kak kena lawan ni. Kita nak tahu jin ke bukan jin ni. Minta jin mai. Kalau jin mai bermakna kak tak anaya. Tapi kalau bukan jin bermakna minta maaf kak no, minta maaf no. Kita bukan nak cek kelemahan kak, bukan. Tapi kita nak bagi selesai masalah. Jadi saya nak beritahu, dulu waktu nak nikah dulu pun macam ni. Duduk rapat. Waktu bercinta dulu kau boleh. Nak rapat. Ni kita nak mula balik. Ni pengantin baru. Saya nak cucu dah tahun ni dah. Ni pengantin baru ni hari ni. Jadi kita minta kekuatan daripada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kak dan abang, supaya Allah Ta'ala buka pintu hati, masukkan kasih sayang, masukkan taufik hidayah, masukkan petunjuk, supaya selamat rumah tangga mereka. Dan ikatan yang suci murni ini penuh menggunung dengan harapan. Jadi jangan kerana diri kita, nafsu kita kan, keegoan kita menyebabkan benda ni musnah. Semua orang ada ego. Saya pun ada ego. Bukan saya kata kak ada ego, saya pun ada ego. Tapi kita kena korban demi agama, demi Allah, demi Rasul. Boleh kak ya? Saya nak kak dengan abang pegang tangan macam mana bercinta dulu. Kak lawan kak. Kalau setan ke, aku bakar setan ni, mampu ya aku bakar. Kacau rumah tangga anak. Boleh kan? Kak lawan kak. Saya tidak mengharapkan jin setan lah. Ataupun saya tidak mengharapkan apa-apa. Melainkan kita nak bagi selesai masalah ni. Kak dengan abang telah disatukan dengan penuh
kehormatan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keberkatan. Berapa ramai syaitan gila, histeria, patah tulang belakang bila kak dengan mak akad nikah. Bawa anak seorang, anak pula comel. No, comel macam abah, macam mak dia. Tiba-tiba ada benda tu ganggu. Benda ni maksudnya mungkin setan ataupun nafsu. Antara dua itulah. Kak dengan abang anak-anak yang baik sebenarnya. Tapi nafsu ni dia kawan dengan setan lah. Baik. Sebelum saya baca hadis ni kalam Nabi. Kalam mulia, ada mukjizat. Saya nak beritahu, pertama, kasar sikit. Bukan tak waras. Demi Allah saya tak guna khadam, tak guna jin. Pertama, jin. Kalau hang ada dalam badan anak-anak aku ni jin, pertama hang masuk Islam. Lepas itu hang pergi cari masjid jin. Dekat Kuala Nerang ada, dekat Penang ada, dekat Gunung Jerai ada, masjid jin ada. Hampir duduk situ jumpa Tok Imam, serah diri dengan Tok Imam nak belajar agama. Dan hang semayang berjemaah 5 waktu di masjid tu. Sama. Yang kedua, jin. Kalau hang ada dalam badan anak-anak aku ni jin. Yang kedua, kalau hang tak mau masuk Islam, yang kedua hang balik kat sarang hang. Yang kedua hang balik dekat sarang hang. Ataupun hang balik pada orang yang hantar hang. Kod-kod ada orang hantar hang, kita tak tahu. Dan kami pun tak mau tahu siapa yang hantar. Hang balik. Buat balik anak cucu hang. Hang jangan kacau, ni anak aku. Yang kedua, ada tak? Yang pertama minta masuk Islam. Yang kedua kita bagi peluang balik. Yang ketiga, jin. Kalau hang engkar jin, aku bakar. Aku bakar. Hang akan cedera, hang akan sakit ataupun hang akan mati. Jadi hang boleh buat keputusan. Sementara tu aku nak baca hadis, hang kena keluar. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kalangan kamu yang bimbang tidak dapat bangun pada bahagian akhir malam, maka hendaklah dia menunaikan solat witir pada waktu awal malam, yakni sebelum tidur. Sementara sesiapa yang ada harapan bahawa dia akan bangun, maka hendaklah dia menunaikan solat witir pada bahagian akhir malam, kerana malaikat akan hadir semasa pembacaan Al-Quran pada bahagian akhir daripada malam, dan pada masa itulah lebih afdal untuk membaca Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesiapa sahaja orang Islam yang pergi ke tempat tidurnya lalu membaca satu surah daripada mana-mana surah Al-Quran, maka Allah akan menentukan satu malaikat untuk memeliharanya hingga tidak ada satu perkara yang menyakiti boleh menghampirinya sehinggalah dia bangun. Hadis riwayat Tirmizi. Sesiapa sahaja, Nabi bersabda, sesiapa sahaja orang Islam yang pergi ke tempat tidurnya lalu membaca satu surah daripada mana-mana surah Al-Quran, maka Allah akan menentukan satu malaikat untuk memeliharanya hingga tidak ada satu perkara yang menyakiti boleh menghampirinya sehinggalah dia bangun. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah dapat kita amalkan, insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tak pakai tudung dah. Jadi saya nak pegang kepala. Jadi saya tak lapik ni. Sebab dia dah lapik dah. No, boleh no? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamannahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma jitum bihis innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu 'amalan mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa yasfi sudura qaumi mu'minin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Alhamdulillah. Apa rasa? Sewaktu saya baca tadi, tak rasa apa, diam je. Rasa doa. Itu je. Bukan jin. Sistem saraf. Sistem saraf saja. Tetapi kalau kak biar, kak layan, kalau kak layan emosi macam ni, jin akan masuk. Sebab itu body kak penguzur setting problem. Itu je. Jadi jadi dalam walau macam mana pun dalam waktu tu saya doa siap dah untuk sebelum balik semua sistem semua organ, termasuk juga matikan sihir satu saka. Takutlah dia tak mai ke pokok jin tu tak mai kan. Ni setting saja problem. Jadi saya yakin kak anak yang baik. Saya yakin kak isteri yang baik. Cuma sistem problem sikit. Bukan jin. Itu jadi masalah. Cuma saya takut jin masuk lah. Bila badan lemah, itu body lemah, itu body jadi ganggu, kak jadi keliru dan sebagainya. Jadi saya bagi pihak suami minta maaf lah, no, dan suami maafkanlah isteri. Bukan sengaja, bukan buat-buat. Boleh tak no? Boleh no? Boleh. Kak ada seorang je, ha? Kak ada seorang ni je suami kak, handsome pula tu. Ibu pun nak dia seorang tu dia nak perempuan. Lah. Ni bukan kebetulan. Ni takdir Allah. Jodoh kak pada dia, jodoh abang pada dia. Bukan kebetulan, bukan sebab bercinta, bukan sebab apa, bukan kebetulan. Kita jangan menyesali dengan takdir kita. Sebab itu kerja Allah. Malahan kita kena syukur berapa ramai orang yang tak kahwin. Hak duk mai sini. Dah kahwin tak ada anak. Dah kahwin tak ada anak, dah kahwin tak ada setubuh. Kita bersyukur. Kita kena syukur banyak. Lepas itu paling bersyukur dapat sokongan daripada mak ayah. Itu paling bersyukur lah. Ada kira pun tak. puncanya kehidupan kita lah, pemakanan kita dan sebagainya. Punca tu lah. Menjauhkan sistem. Bahan kita duk guna. Kadang-kadang ada orang umur 14 mati pucuk dah. Mai. Pemakanan. Bukan perbuatan. Perbuatan. Umur 14. Ni tok guru. Ni tok guru. Baik lelaki, baik perempuan. Tak ada kerja lain. Duduk dalam bilik senyap. Ada tu. Hak tu je. Jadi, properti balik nak. Tak percayalah saya cakap saya
inilah pasangan yang terbaik Allah Ta'ala bagi pada kau. Percayalah cakap saya. Tenung mata anak tu. Tenung mata anak tu. No? Kak jangan rasa tekilan, kak jangan rasa kecil hati, jangan rasa malu Allah. Semua rumah tangga ada masalah. Cumanya Sabar. Rumah tu langsung. iya, Kan? hargai menghargai, hormat menghormati, kasih mengasihi. Kak letak Allah Rasul depan aja. Aku kahwin kerana Allah. Bukan memanglah adat kata pilihan kak, memanglah adat kata pilihan kak. Dah, ni memang takdir Allah dah. Yang tak boleh ubah dah. Dia letak dah. Memang jodoh kak dengan dia. Boleh tak no? Jadi apa yang kita bincang, saya minta maaf banyak-banyak. Tapi saya pun tak tahu pasal apa orang duk main sembang dengan saya. Pilah baju agama apa dengan. Tapi orang mai, bila orang mai saya terpaksa rai lah tetamu-tetamu saya. Dan saya cakap betul-betul. Senang. Biar jelas. Bagi terang. Mungkin kasar, mungkin rasa terluka. Sebab saya yakin mak takkan cakap macam saya. Ayah takkan cakap macam saya cakap tadi. Kan? Kalau cakap terbang, no. Betul Ustaz. Kadang kita ni tak mahu teruk keadaan. Ya, kita nak yang terbaik. Kita boleh fikir kan? Tapi kalau keputusan kak kekal dengan keputusan kak nak perceraian dalam penyelesaian, kak percayalah cakap saya, kak telah musnahkan masa depan anak kak. Kak telah musnahkan masa depan cucu mak kak. Hidup dia akan keliru, hidup dia akan stres, hidup anak kak akan kecewa. Ni suami mak kena panggil ayah. Ni ayah saya, dia ada isteri lain. Jadi anak akan jadi keliru. Minta maaf lah. Selalu saya sebut, saya benci perceraian. Kecuali syarat meluluskan. Kalau setakat saja-saja ni, sikit-sikit ni, boleh tak ya? Boleh elak no? Boleh no? Terima kasih no? Terima kasih kak bagi kerjasama. Dan sekali lagi saya minta maaf kalau apa yang kita bincang tu agak kasar. Boleh kan? Okey, boleh abang no? Duduk baik-baik lah. InsyaAllah no? Sagi